Selamat pagi semua. Nama saya Kelvin Cho daripada kelas BNK SSM 2. Hari ini saya akan bentangkan tugasan 2 iaitu laporan persembahan untuk subjek PBKK 3323 Etika Bimbingan dan Kaunseling. Berikut adalah isi kandungan untuk persembahan saya. Yang pertama adalah saya akan menjelaskan satu situasi dan saya akan menganalisis isu etika yang ada pada situasi tersebut dan seterusnya implikasi isu etika ini terhadap berbagai pihak, iaitu saya akan menceritakan tiga pihak, iaitu uh, implikasi kepada klien, implikasi kepada kaunselor dan juga institusi. Dan last sekali saya akan huraikan tentang cadangan tindakan untuk menyelesaikan isu etika tersebut. Okey, seterusnya saya akan menjelaskan situasi ini, iaitu situasi yang berkaitan tentang perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah. Sebanyak 10% murid dalam kalangan murid berkeperluan khas, iaitu MBK, yang menjalani sesi persekolahan dalam aliran pendidikan khas di sekolah. Murid MBK yang mengikuti sesi persekolahan ini juga merupakan murid yang mempunyai sekurang-kurangnya satu masalah bidang akademik. So, murid berkeperluan khas ini turut memerlukan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling seperti mana murid-murid lain yang biasa di arus perdana. Namun begitu, guru bimbingan dan kaunseling iaitu GBK kurang memberi perhatian kepada pelaksanaan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling terhadap MBK. Berdasarkan kajian saya terhadap situasi yang berlaku di sekolah ini, terdapat banyak isu etika yang terlibat. Yang pertama, iaitu isu pengabaian kebajikan klien. Yang kedua, isu diskriminasi terhadap klien. Dan ketiga, isu kompetensi profesional kaunselor. Yang keempat, isu kepekaan terhadap budaya dan perkembangan klien. Sebenarnya ada banyak isu etika yang terkait dengan situasi yang berlaku di sekolah ini, tetapi saya akan memperjelaskan secara lebih mendalam tentang 4 isu ini. Seterusnya, saya akan menjelaskan isu yang pertama, iaitu isu pengabaian kebajikan klien. Dalam situasi yang dinyatakan tadi, iaitu apabila guru bimbingan dan kaunseling GBK kurang memberi perhatian kepada murid berkeperluan khas MBK. Isu etika yang paling ketara adalah isu pengabaian kebajikan klien. Dalam Kod Etika bahagian A1A, iaitu tanggungjawab utama, menyatakan bahawa tanggungjawab utama kaunselor adalah menghormati maruah dan memupuk kebajikan klien tanpa pengecualian, iaitu tanpa syarat lah, macam yang Kak Roger nyatakan, kita sebagai kaunselor haruslah menerima semua klien walaupun mungkin dia nakal, mungkin dia tidak sempurna. Setiap orang memang tidak sempurna. So, sebagai kaunselor kita haruslah tetap menerima semua klien kita dan berusaha membantu mereka untuk menyelesaikan masalah mereka. Namun apabila MBK tidak menerima perhatian yang setara seperti murid arus perdana, situasi ini telah menggambarkan bahawa keperluan mereka telah dipinggirkan, walaupun mereka berada dalam kategori yang lebih memerlukan sokongan daripada kaunselor ataupun orang yang dapat membantu mereka lah. Dalam konteks ini, MBK sering berdepan dengan cabaran akademik, emosi dan sosial yang kompleks. So, pengabaian ini bukan sahaja melanggar prinsip
uh, kod etika, tapi boleh membawa juga kepada kemudaratan secara tidak langsung kerana MBK mereka tidak dapat uh, bantuan dan tidak dapat cadangan yang berkesan uh, pada awal daripada orang yang lebih profesional seperti GBK. Selain itu, isu diskriminasi terhadap klien juga jelas timbul kerana apabila perkhidmatan kaunseling tidak diberikan secara adil kepada MBK dan semua MBK lah, uh, kod etika kaunselor bahagian C5 iaitu diskriminasi jelas menyatakan bahawa kaunselor dilarang sebarang bentuk diskriminasi termasuk berdasarkan ketidakupayaan seperti murid MBK dan juga umur, budaya dan faktor lain-lain. Apabila dalam situasi ini, GBK cenderung untuk memberi fokus yang lebih banyak kepada murid arus perdana berbanding dengan murid MBK, dan situasi ini telah sangat jelas wujudnya layanan yang tidak seimbang, dan situasi ini boleh dianggap sebagai diskriminasi tersirat, iaitu kaunselor tidak ambil berat terhadap MBK, tidak ambil berat terhadap masalah atau keperluan mereka untuk mendapatkan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Walaupun mungkin tidak disengajakan oleh kaunselor, tapi tindakan ini tetap memberi kesan negatif kerana MBK telah diabaikan hak mereka untuk mendapatkan akses kepada perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah, iaitu bimbingan kaunseling yang berkualiti dan sebab diberikan oleh kaunselor yang berlesenkan, tapi keperluan mereka diabaikan. So situasi ini telah menunjukkan diskriminasi terhadap klien iaitu MBK. Keadaan ini telah bertentangan dengan prinsip keadilan dalam etika kaunseling yang menuntut layanan saksama kepada semua klien tanpa mengira latar belakang atau faktor ketidakupayaan. Seterusnya, situasi ini juga dikaitkan rapat dengan isu kompetensi profesional kaunselor. Kod etika bahagian C2A iaitu sempadan kompetensi mengatakan bahawa kaunselor hendaklah memperoleh ilmu pengetahuan, kesedaran peribadi, sensitiviti dan kemahiran yang berkaitan dengan perkhidmatan melalui berbagai klien. Kaunselor hendaklah menjalankan perkhidmatan dalam sempadan kompetensi berdasarkan latihan, pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh mereka. Jika guru bimbingan dan kaunseling kurang memberi perhatian kepada MBK iaitu dalam situasi tersebut kerana tidak mempunyai kemahiran, mungkin guru bimbingan dan kaunseling tersebut tidak mempunyai kemahiran khusus dalam mengendalikan murid berkeperluan khas. So, hal ini telah menunjukkan GBK kekurangan kompetensi yang perlu ditangani secara profesional. Guru GBK sepatutnya mengambil inisiatif untuk meningkatkan kemahiran melalui latihan lebih banyak latihan sesi, latihan berterusan ataupun mendapatkan konsultasi daripada pakar yang lain untuk meningkatkan kompetensi profesional kaunselor lah. Kekurangan kompetensi ini boleh menyebabkan kaunselor menggunakan pendekatan yang tidak sesuai
ataupun kurang berkesan terhadap MBK tersebut yang mereka mengalami masalah akademik. Mungkin kalau kaunselor tidak mampu menjalankan sesi kaunseling dengan berkesan bersama dengan MBK, mereka tidak dapat membantulah MBK tersebut. Kaunselor sepatutnya hanya memberikan perkhidmatan dalam bidang yang mereka kuasai. So, mereka haruslah uh, lebih mendalam dan belajar lebih banyak untuk belajar untuk menjalankan sesi bersama dengan murid MBK supaya mereka dapat uh, uh, belajar lebih banyak lah daripada sesi yang dijalankan bersama dengan MBK. Okey, yang keempat, sekarang kita akan lihat kepada isu kepekaan budaya dan perkembangan klien. Isu ini juga sangat relevan dengan situasi ini yang berlaku di sekolah di mana uh, murid berkeperluan khas tidak diberi fokus oleh guru bimbingan dan kaunseling di sekolah. Dalam kod etika bahagian A2C iaitu kepekaan terhadap budaya dan perkembangan klien, kaunselor seharusnya peka terhadap tahap perkembangan dan keperluan klien serta menyesuaikan pendekatan untuk mengatasi masalah secara lebih berkesan berdasarkan tahap perkembangan klien lah. Contohnya, dalam situasi ini, kaunselor haruslah memberikan perkhidmatan menyesuaikan tahap perkembangan MBK, iaitu tahap MBK seperti yang kita tahu, tahap MBK, perkembangan MBK adalah tidak sama dengan murid biasa, iaitu murid di arus perdana. So, kita haruslah sebagai kaunselor, kita haruslah peka terhadap perkembangan mereka supaya dapat merancangkan strategi ataupun intervensi yang lebih berkesan kepada kaunselor, kepada murid berkeperluan khas. MBK ini mempunyai keperluan perkembangan yang berbeza, sama ada dari segi kognitif, emosi ataupun aspek sosial. Oleh itu, pendekatan kaunseling yang digunakan haruslah sentiasa disesuaikan agar supaya dapat selari dengan keupayaan mereka. Kalau kaunselor menggunakan pendekatan yang tidak sesuai, mungkin murid MBK yang menghadapi masalah akademik ataupun masalah kognitif, mereka tidak dapat faham apa yang kaunselor ingin disampaikan ataupun latihan yang diberikan oleh kaunselor mereka tidak dapat dilakukan dengan baik ataupun tidak dapat faham arahan kaunselor. So, sesi kaunseling akan menjadi lebih susah dan mungkin ini juga merupakan salah satu faktor kaunselor tidak memberikan perhatian ataupun fokus kepada MBK dan keadaan ini adalah sangat salah kerana melanggar kod etika dan MBK mungkin berasa tidak difahami dan terpinggir ataupun tidak selamat untuk keadaan itu tidak selamat untuk mereka berkongsikan masalah kepada orang lain kerana takut kena dihakimi oleh orang lain sekaligus akan menjejaskan keberkesanan hubungan kaunseling. Okey, sekarang saya nak ulaskan sikit tentang situasi yang dibentangkan iaitu uh, murid berkeperluan khas yang menjalani persekolahan dalam aliran pendidikan khas di sekolah. Mereka tu mengalami sekurang-kurangnya satu masalah akademik yang di mana mereka memerlukan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah. Tetapi mereka diabaikan dan tidak diberikan perhatian yang secukupnya ataupun diabaikan oleh
guru bimbingan dan kaunseling di sekolah. Dan uh, hal tersebut boleh membawa kepada pelbagai isu-isu etika, iaitu isu pengabaian kebajikan klien apabila mereka diabaikan oleh GBK. Seterusnya, isu diskriminasi terhadap klien, isu kompetensi profesional kaunselor, dan isu kebekaan budaya dan perkembangan klien. Semua daripada isu-isu ni boleh menyebabkan pelbagai implikasi terhadap uh, beberapa pihak, termasuklah murid biasa, murid berkeperluan khas, kaunselor diri sendiri, guru lain, dan pihak sekolah dan institusi. Tapi dalam pembentangan ini saya akan fokus kepada implikasi terhadap klien, iaitu murid berkeperluan khas, kaunselor, GBK, guru bimbingan dan kaunseling, dan institusi yang diwakili oleh pihak sekolah. Dan kita akan lihat pelbagai implikasi terhadap beberapa pihak, dari implikasi yang lebih kecil, lebih ringan, kepada implikasi yang lebih besar dan lebih berimpak. Berdasarkan isu etika yang saya bincangkan tadi, terdapat banyak implikasi negatif terhadap klien, iaitu dalam situasi ini klien adalah murid berkeperluan khas MBK. Yang pertama, mereka tidak dapat sokongan emosi dan akademik. Apabila MBK tidak diberikan akses yang sewajarnya kepada iaitu akses terhadap sesi perkhidmatan bimbingan dan kaunseling, mereka kehilangan peluang untuk mendapatkan sokongan penting dalam menguruskan tekanan pembelajaran ataupun masalah akademik mereka, ataupun emosi dan cabaran sosial mereka juga. Mereka sering berhadapan dengan kesukaran tertentu yang memerlukan bimbingan khusus oleh bidang profesional kaunselor, iaitu guru bimbingan dan kaunselor di sekolah. Mereka merupakan pihak yang lebih berprofesional yang dapat memberikan bantuan kepada mereka, tetapi mereka tidak dapat akses tersebut. Yang tanpa intervensi kaunseling yang sesuai, mereka mungkin akan gagal mengembangkan kemahiran dan tidak dapat catch up dengan apa yang diajar di dalam sekolah berbanding dengan murid arus berdangan yang lain. Ini juga dapat menjejaskan perkembangan potensi diri mereka. Mungkin mereka kalau dibantu oleh kaunselor menjalankan sesi, mereka mungkin dapat menyelesaikan masalah dengan lebih awal dan membantu mereka cara untuk belajar dengan lebih berkesan. Seterusnya, mungkin klien iaitu MBK juga akan rasa terpinggir dan rendah diri. Yang ini adalah implikasi terhadap emosi klien. Apabila MBK mereka merasakan mereka tidak diberi perhatian seperti murid lain, mereka boleh membentuk satu persepsi negatif terhadap diri sendiri dan persekitaran sekolah. Mungkin sebagai contoh, mungkin mereka berasa diri sendiri sentiasa dijudge oleh semua orang, termasuklah kaunselor di sekolah, guru bimbingan dan kaunseling sekolah, sebab mereka tidak mau memberikan akses sesi bimbingan dan kaunseling ataupun tidak memberi fokus kepada mereka. Mungkin mereka menghadapi masalah tetapi tidak dibantu oleh orang lain. So, hal ini telah menjejaskan emosi dan menyebabkan gangguan emosi seperti merasa dipinggirkan oleh semua orang dan rendah diri sebab
takut dihakimi dan dijudge oleh orang lain apabila mereka cuba untuk meluahkan masalah mereka dalam sekolah, dan mereka mungkin takut ataupun enggan memberikan kerjasama untuk pergi ke sekolah sebab mereka rasa persekitaran sekolah sudah terjejas dan tidak selamat untuk perkembangan emosi yang sihat untuk mereka. Dalam jangka panjang, keadaan ini boleh menghalang perkembangan identiti diri yang sihat serta membantukan integrasi mereka dalam komuniti sekolah, iaitu mungkin mereka tidak ada kawan di dalam sekolah sebab sentiasa takut dihakimi oleh rakan-rakan dan warga sekolah. Ketiga, iaitu risiko masalah tingkah laku dan kesejahteraan mental akan meningkat. Iaitu apabila ketiadaan sokongan psikososial, iaitu ketiadaan sokongan emosi daripada kaunselor, boleh menyebabkan MBK mengalami tekanan emosi yang tidak ditangani dengan baik. Keadaan ini boleh membawa kepada peningkatan masalah tingkah laku seperti agresif ataupun yang sering berlaku iaitu pengasingan diri, seperti mereka yang lebih introvert ataupun lebih nyaman untuk ber, uh, melakukan aktiviti secara diri sendiri dan tidak campur dengan orang lain, iaitu pengasingan diri ataupun kurang motivasi dalam pembelajaran juga dapat uh, mempengaruhi mereka sebab mereka yang uh, rasa rendah diri kan tidak tidak akan ada motivasi untuk mempertingkatkan akademik ataupun keputusan diri sendiri. Kerana tidak dapat sokongan oleh orang di sekelilingnya, kesejahteraan mental juga boleh terjejas lama-kelamaan dan termasuk risiko mengalami kebimbangan, kemurungan ataupun rasa tidak berharga. Itu sama lebih kurang sama dengan rendah diri. Keadaan ini boleh berlaku kerana mereka tidak mempunyai ruang yang selamat untuk meluahkan perasaan mereka ataupun tidak ada bimbingan profesional yang diberikan oleh guru bimbingan dan kaunseling di sekolah. Okey, seperti yang kita tahu, situasi ini juga menyebabkan pelbagai isu etika, dan isu etika ini berkait rapat dengan kaunselor. So, juga memberikan banyak implikasi negatif terhadap kaunselor, iaitu guru bimbingan dan kaunseling di sekolah. Yang pertama, akan menjejaskan credibility ataupun accountability dan profesionalisme sebagai seorang kaunselor yang profesional lah ataupun beretika. Apabila GBK tidak memberikan perhatian yang sewajarnya kepada MBK di sekolah, hal ini boleh menimbulkan persepsi bahawa kaunselor tidak menjalankan tugasannya ataupun menjalankan tanggungjawabnya di sekolah secara menyeluruh dan adil, iaitu berat sebelah kerana dia hanya lebih fokus kepada murid di arus perdana berbanding dengan murid MBK, murid berkeperluan khas. Keadaan ini boleh menjejaskan kepercayaan warga sekolah terhadap profesionalisme kaunselor. Contohnya, kaunselor bimbingan dan kaunseling guru bimbingan dan kaunseling di sekolah tidak memberikan bantuan ataupun enggan memberikan peluang sesi akses untuk sesi kaunseling kepada MBK. Mungkin guru-guru lain ataupun murid lain juga ternampak ataupun terkesan bahawa
situasi tersebut berlaku, mereka akan hilang kepercayaan terhadap kaunselor di sekolah, dan mereka mungkin juga berasa kaunselor tersebut uh, tidak merupakan seorang kaunselor yang bertanggungjawab, sebab seorang kaunselor yang bertanggungjawab haruslah menjalankan accountability-nya, iaitu uh, menjalan uh, mempunyai prinsip menerima tanpa syarat kepada setiap warga sekolah apabila mereka memerlukan bantuan profesional daripada mereka. So mungkin image profesionalisme bimbingan dan kaunseling, guru bimbingan dan kaunseling sekolah akan terjejas lah. Dalam jangka panjang, GBK sebagai individu yang berperanan membantu semua murid dan tanpa pengecualian akan terjejas. Murid tidak akan percaya mereka lagi. Kedua, kaunselor berpotensi melanggar kod etika kaunseling. Sebenarnya, kaunselor tersebut dalam situasi yang berlaku di sekolah ini telah jelas melanggar kod etika kaunselor. Kod etika kaunselor menekankan prinsip keadilan, tanggungjawab profesional dan kebajikan terhadap klien. Pengabaian terhadap MPK boleh dianggap sebagai satu bentuk pelanggaran etika kerana tidak memenuhi hak klien untuk menerima perkhidmatan yang sewajarnya, iaitu perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah apabila mereka mengalami masalah akademik di kelas. Mungkin mereka slow learner ataupun tidak dapat belajar dengan berkesan. So, mereka sebenarnya perlu mendapatkan bimbingan khusus, bimbingan profesional daripada guru bimbingan dan kaunseling di sekolah. Tetapi mereka tidak dapat. Situasi ini menunjukkan kegagalan dalam mematuhi standard amalan profesional yang telah ditetapkan dalam bidang kaunseling, iaitu kod etika kaunselor lah. Akhir sekali adalah kekurangan perkembangan profesional berterusan. Apabila GBK tidak melibatkan diri secara aktif dalam memberikan bantuan ataupun melaksanakan tanggungjawab mereka untuk membantu MBK, mereka kehilangan peluang untuk memperkayakan pengalaman dan meningkatkan kemahiran mereka dalam bidang pendidikan khas. Sebenarnya, kalau kaunselor di sekolah, mereka aktif membantu bimbingan, aktif memberikan bimbingan khusus, bimbingan profesional dan sesi kaunseling kepada MBK. Mereka mungkin dapat belajar lebih banyak daripada sesi-sesi tersebut, sebagai mereka boleh menjadikan sesi kaunseling tersebut ataupun bimbingan tersebut sebagai latihan kepada mereka, dan mereka lain kali dapat menjalankan semua perkhidmatan bimbingan dan kaunseling dengan lebih smooth, dengan lebih berkesan jika mereka selalu menjalankan sesi kaunseling bersama dengan MBK sebagai latihan. Tapi mereka dalam situasi ini mereka telah mengabaikan MBK. Ini boleh menyebabkan perkembangan profesional terbantu dan tidak selari dengan keperluan semasa pendidikan yang semakin menekankan pendekatan inklusif, di mana murid MBK juga memerlukan perkhidmatan kaunseling daripada bidang profesional seperti GBK. Okey, kita sudah tahu bahawa isu ini telah berlaku di dalam sekolah, dan sekolah juga dapat sekolah sebagai sebuah institusi, mereka juga akan mendapat banyak implikasi negatif, kesan negatif daripada isu ini. Yang pertama, image sekolah akan terjejas. Yang ini paling jelas, dan sekolah yang tidak menyediakan sokongan kaunseling ataupun perkhidmatan bimbingan dan kaunseling yang berkesan kepada
MBK boleh dilihat sebagai tidak sensitif terhadap keperluan warga sekolah untuk mendapatkan menyelesaikan masalah mereka dengan lebih berkesan. Ini boleh menjejaskan reputasi ataupun imej sekolah sebagai institusi yang menyokong pendidikan untuk semua. Sebab kaunselor di sekolah juga tidak memberikan fokus kepada MBK, mereka akan merasakan sendiri dipinggirkan. Mungkin situasi ini boleh dinotis, diberi perhatian oleh warga keluarga ataupun ahli keluarga MPK tersebut, dan sekolah tersebut mungkin akan mendapatkan aduan daripada ibu bapa MPK ataupun aduan daripada murid lain terhadap kaunselor sekolah yang tidak memberikan tidak mematuhi prinsip keadilan dan tidak sensitif terhadap MBK, iaitu mengabaikan mereka. Dalam konteks pendidikan masa kini yang menekankan inclusivity, imej sekolah yang negatif boleh memberikan kesan terhadap kepercayaan ibu bapa dan masyarakat. Mereka mungkin tidak percaya sekolah ini merupakan persekitaran sekolah ini tidak merupakan tempat yang selamat untuk anak mereka, iaitu MBK, untuk mereka belajar, sebab mereka selalu dipinggirkan ataupun mungkin mempunyai risiko yang tinggi untuk mengalami masalah emosi yang teruk, masalah emosi, masalah sosial dengan murid-murid lain, dan situasi ini sangat teruklah untuk MBK berada di dalam sekolah tersebut. So, imej sekolah jelas akan terjejas. Kedua, institusi iaitu sekolah akan gagal memenuhi dasar pendidikan inklusif. Dasar pendidikan menekankan hak setiap murid untuk mendapatkan pendidikan dan sokongan yang sama rata, termasuklah murid berkeperluan khas. Kegagalan menyediakan perkhidmatan kaunseling oleh guru bimbingan dan kaunseling kepada murid berkeperluan khas menunjukkan bahawa sekolah tidak melaksanakan dasar tersebut secara menyeluruh, iaitu kalau menurut dasar pendidikan tersebut, murid berkeperluan khas haruslah mendapatkan peluang yang sama dan hak yang sama berbanding dengan murid yang biasa. Mereka juga berhak untuk mendapatkan sesi ataupun bimbingan khusus, bimbingan profesional daripada guru bimbingan dan kaunseling yang berlesen, tetapi mereka diabaikan. Hal ini boleh menimbulkan berbagai isu dari segi pematuhan polisi serta menjejaskan usaha kerajaan dalam memperkukuhkan sistem pendidikan inklusif untuk membantu MBK. Akhir sekali, sekolah akan mengalami masalah peningkatan isu disiplin dan pengurusan tingkah laku. Tanpa sokongan kaunseling yang sesuai, murid bimbingan dan kaunseling akan menunjukkan tingkah laku yang sukar dikawal di dalam bilik darjah. Mungkin sebagai contoh, murid akan tidak memberikan kerjasama ataupun berbuat bising, mungkin kacau murid lain ataupun membuat hal sendiri dan tidak memberi kerjasama kepada guru di dalam kelas. Hal ini boleh mengganggu murid biasa, murid lain dalam bilik darjah semasa PDP lah. Ini boleh memberikan cabaran yang besar kepada guru kelas dan menjejaskan suasana pembelajaran di dalam kelas. Murid lain jelas akan terganggulah oleh
murid MBK yang bersikap sukar dikawal dalam bilik darjah. Secara tidak langsung, pihak sekolah perlu menanggung beban tambahan untuk menguruskan isu disiplin yang sebenarnya boleh dicegah melalui uh, intervensi awal, iaitu mendapatkan bimbingan khusus ataupun bimbingan profesional ataupun bimbingan sesi kaunseling yang dijalankan bersama dengan MBK mungkin dapat membantu mereka menyelesaikan masalah secara lebih awal dan fokus dalam bilik darjah. Mereka dapat mengatasi masalah akademik secara lebih awal sekaligus dapat membantu murid lain lah untuk fokus dan mencipta suasana persekitaran PDB yang lebih selesa dan tidak diganggu dan berkesan untuk guru menjalankan proses pengajaran. Okey, seterusnya daripada situasi yang kita sudah bincangkan tadi, terdapat beberapa pendekatan profesional yang perlu dilakukan oleh kaunselor GBK yang profesional. Yang pertama, meningkatkan kompetensi diri. Sebagai seorang GBK yang bertanggungjawab, mereka haruslah sentiasa mengikuti latihan dan kursus berkaitan dengan pendidikan khas untuk membantu MBK untuk mengatasi masalah mereka seperti masalah akademik. Dan selain daripada latihan dan kursus, mereka juga boleh menyertai bengkel-bengkel yang berkaitan tentang kemahiran yang boleh digunakan ataupun strategi yang boleh digunakan untuk MBK, untuk membantu MBK. Selain itu, GBK juga haruslah menggunakan pendekatan kaunseling yang sesuai. Dengan menghadiri pelbagai bengkel, sentiasa menjalankan latihan sesi kaunseling dengan murid berkeperluan khas, kaunselor dapat mengetahui apakah pendekatan kaunseling yang lebih sesuai untuk mereka dan pendekatan yang digunakan adalah sedikit berbeza dengan murid di arus perdana kerana mereka mempunyai tahap perkembangan yang berbeza ataupun tahap kognitif yang berbeza. Mereka mungkin tidak faham apa yang kaunselor cuba untuk explain dan kaunselor haruslah explain dalam cara yang lebih sesuai untuk murid berkeperluan khas. Kaunselor perlu menyesuaikan pendekatan mengikut keupayaan MBK seperti yang saya cakap tadi. Contoh, menggunakan bahasa yang mudah, aktiviti visual atau teknik yang lebih praktikal, hands-on, supaya mereka dapat lebih faham dan berasa lebih selesa sepanjang sesi kaunseling dengan GBK. Next, kaunselor haruslah kerjasama dengan pihak berkaitan. Kaunselor boleh bekerjasama dengan ibu bapa MBK ataupun pakar-pakar profesional yang lain ataupun rakan kaunselor yang lain. Melalui kerjasama ini, kita boleh mendapatkan maklumat yang lebih lengkap dan seterusnya dapat merancangkan intervensi yang lebih menyeluruh untuk membantu MBK menyelesaikan masalah akademik mereka ataupun masalah sosial mereka. Next, refleksikan diri dan pematuhan etika. Kaunselor perlu sentiasa membuat refleksikan diri dengan sentiasa merujuk kod etika untuk mengelakkan pelanggaran. Seperti dalam situasi ini, GBK telah mengabaikan keperluan MBK untuk mendapatkan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Hal ini telah menunjukkan GBK telah melanggar kod etika kaunselor. Sebagai seorang kaunselor yang bertanggungjawab, kita haruslah sentiasa memperbaikkan
mempertingkatkan kemahiran dan memperkayakan ilmu pengetahuan tentang berbagai bidang-bidang yang berkaitan dengan bidang kaunseling, seperti ilmu tentang murid-murid yang berkeperluan khas, apa yang mereka perlu, apa yang mereka uh, ingin, uh, apa yang perlu dibuat untuk memperbaikkan diri sendiri supaya dapat membantu murid MPK. Itu sahaja pendekatan profesional yang boleh diaplikasikan oleh GPK di sekolah.